Pertama, kita nak dia mohon maaf secara terbuka. Yang kedua, dia hentikan pengelolaan penjenamaan timah ini dengan segera. Kau nak buat arak, kau punya pasal. Kita tak pernah larang. Kau nak buat arak 100 jenama ke 200 jenama kau punya, kau buatlah. Tapi jangan gunakan nama yang melibatkan orang Islam. Itu saja. Kita bukan nak bermusuh dengan kamu. Buat apa kami nak bermusuh dengan kamu? Hal Ehwal Pengguna untuk menyampaikan satu memorandum protes bantahan perihal dagangan bagi arak jenama timah di pasaran tempatan, dan kita bawa memorandum bantahan ini kepada YB Datuk Seri Alexander Asrani selaku Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna, kerana kita dapati bahawa wujudnya pelanggaran di bawah pelanggaran Trade Description Act ataupun Perintah Perihal Dagangan Perakuan dan Penandaan Halal 2011, yang mana wujudnya satu ekspresi penggunaan nama timah yang boleh menimbulkan kekeliruan. Disebabkan nama timah ni commonly dipakai oleh orang Melayu Islam, dan saya pun tak tahu kenapa individu atau syarikat ni menggunakan nama timah ni. Adakah tujuannya untuk menyebabkan orang Melayu terkeliru? Dan memang ada akta yang spesifik, dan akta ini sebenarnya peraturan ni adalah perintah ni governed by KPDNKK lah. KPDNKK HCP. Jadi kita nak bawakan perkara ni pada perhatian YB Menteri, supaya YB Menteri melalui agensi penguasaan yang ada boleh mengambil tindakan terhadap syarikat ni kerana mengelirukan ekspresi perkataan-perkataan yang melibatkan Islam, melibatkan masyarakat Melayu, supaya dia lebih teka dan bukan satu perkara yang agak sensitif lah. Jadi saya rasa pada khidmat kita, KPDN HCP ni mempunyai bidang kuasa dalam ni, boleh menarik balik lesen ke ataupun boleh mengambil tindakan penyitaan barang ke, dan saya rasa kita serahkan pada pihak KPDN HCP untuk menjalankan penguatkuasaan. Dan saya membawa mesej daripada Persatuan Pengguna, seluruh pengguna-pengguna, terutamanya pengguna beragama Islam dan Melayu ni, menyatakan bantahan terhadap produk timah ni kerana ia melanggari satu peraturan di bawah undang-undang Malaysia. Saya ingin sampaikan kepada tuan. Pada masa yang sama saya nak buat tambahan berkenaan label penjenamaan produk Omar juga sedang tular di masyarakat hari ini, seolah-olah kita lihat mereka ini, saya tidak pasti dan kita tidak mahu berandai-andai adakah provokasi yang dilakukan, tapi timah ni kita lihat adalah, kalau kita nak nampak singkatannya timah lah, nama orang Melayu, Islam, tetapi kalau kita lihat adalah anak Nabi Rasulullah SAW, Fatimah Zahra radhiyallahu anha, iaitu anak kesayangan baginda Rasulullah. Dan kita tengok semalam pula kita dapat maklumat jenama Omar pun ada yang kita difahamkan telah masuk di Malaysia pada tahun 2019. Jadi dia macam saya melihat benda ini satu benda yang sangat sensitif, kerana bolehlah punya nama apa pun, dan saya yakin bahawa masyarakat bukan beragama Islam sendiri menghormati kita, menghormati orang Melayu, orang Islam dan seluruh orang Islam di muka bumi ini. Jadi saya rasa ada nama yang lebih baik boleh digunakan kepada label arak ni. Walaupun kita tidak nafikan ada sebahagian kecil mereka-mereka yang minum arak, kan? Walaupun mana-mana agama tidak menuntut benda ni, tidak dibenarkan. Maksudnya kalau kita lihat orang Islam pun tak dibenarkan minum arak, agama Kristian pun tak dibenarkan, mana-mana agama Buddha, Hindu ke apa tak dibenarkan. Jadi arak ini ada peminum dia sendiri, ataupun bunyi saya tak tahu nak sebutlah, ada peminat dia sendiri. Tapi janganlah sampai menggunakan nama-nama keluarga Rasulullah ni, sahabat-sahabat Rasulullah ni, yang kita rasa terkesan sangat. Sebab kalau kita rasa benda ini kalau tidak dihentikan dengan segera, dan kita mendapat maklumat 3 orang pemilik syarikat shareholder dalam company ini adalah orang lama di Malaysia, yang saya difahamkan antara pemegang shareholder yang terbesar berumur 84 tahun sebelum kita mencapai kemerdekaan. Bermaksud adakah ada agenda di sebalik ini? Apakah sebab-sebab yang dan ini adalah satu syarikat yang bukan syarikat yang kecil, mempunyai bidang capital company sebanyak 1 milion. Dan kita mempunyai shareholder terbesar dalam company ini adalah orang yang berumur 84 tahun. Jadi saya harap
kita tidak nak provoke. Tapi janganlah cek pasal kan. Kita pun harap KPDN HEP ni tolonglah buat betul-betul kajian tentang benda ni, bagaimana untuk hentikan benda ni supaya tidak membuatkan masyarakat di seluruh Malaysia marah. Saya rasa Tuan Farid dan seluruh keluarga KPDN KK adalah orang yang faham apa yang kita nak sampaikan. Ini adalah benda berkaitan isu sensitif sangat ni. Dan ini bukannya perlibatan dengan mana-mana parti politik. Tak ada. Ini kita sebagai orang Melayu dan Islam, dan saya yakin orang bukan Islam juga bersetuju dengan benda ni. Sebab apa? Adalah kalau nak kata, dia katakan timah ni nama besi, logam, gunalah nama batang kayu ke, guna pintu punya nama ke, guna nama pokok ke apa, tapi kenapa tak gunakan nama yang ada kaitan dengan orang Islam. Jadi saya harap kalau dia berani bawa masuk ke, dia berani melabelkan jenama orang Islam ni sebanyak 2 label yang ada jenama produk ni, tak mungkin kalau kita tak buat tindakan secara drastik dan keras, esok lusa nama saya pun ada, nama Tuan Farid pun ada, tak ada apa masalahnya. Tak ada masalah, kita tak ada sensitivity, kita tak ada benda apa, kita nak risau. Sebab apa? Kita pelemah. Jadi kita tidak boleh membiarkan mereka menjadi pelemah. Jadi kena ambil tindakan dan kena dakwa. Kena dakwa benda ni pasal kalau tidak, mereka ini akan cuba provoke kita lagi dan membuatkan perasaan di kalangan orang Islam marah. Apa jadi kalau orang Islam marah? Bergaduh. Bila bergaduh apa jadi? Berlaku jenayah. Bila jenayah ditangkap, didakwa sebagainya. Dan kita mengharapkan pihak undang-undang, pihak penguasaan lah, agensi untuk ambil tindakan, dan pihak perundangan kita mohon kepada Jabatan Pegawai Negara usul kepada Jabatan Pegawai Negara untuk ambil tindakan supaya benda ini tidak lagi ada orang berani untuk nak membuat satu provokasi yang melampau macam ni. Ini kira saya labelkan bahasa kasar di rumah saja. Jadi saya terima kasih kepada Tuan Farid. Sebagai tambahan, saya beritahu, saya minta merayu kepada pihak KPDN HEP untuk koordinate dengan MyIPO selaku regulator yang mengeluarkan tanda dagang kepada perkataan timah. Dan saya hairanlah kenapa perkataan timah ni pihak mengeluarkan tanda dagang ni boleh membenarkan kelulusan. Mungkin kelulusan ni perlu disemak semula, dan juga kita cadangkan kepada pihak penguasaan disebabkan wujudnya peraturan ataupun perintah yang khas ni, mungkin boleh bersama dengan pihak custom bagaimana lesen excise boleh dikeluarkan, lesen kepada produk arak ni apabila menggunakan perkataan timah dan umar. Mungkin pihak cadangan saya, sebab tuan adalah stakeholder kepada pengguna, kita tak perlu cakap dengan custom, kita cakap dengan tuan je, sebab tuan adalah yang govern pengguna dan kami persatuan pengguna. Kita kena bekerjasama lah, persatuan pengguna dan juga dengan Kementerian Kepenggunaan, kerana kita nak jaga kepentingan pengguna. Sebelum pengguna rasa mereka diperdayakan, ini betul clear cut, very clear, satu elemen representasi, penggunaan nama timah, penggunaan imej orang yang seolah-olah memakai kopiah, satu representasi yang cuba untuk mengelirukan dan memperdayakan umat Islam ke arah untuk mengatakan bahawa itu minuman yang boleh diminum oleh siapa-siapa. Dahlah ada produk Heineken yang zero alkohol, mungkin orang akan rasa whisky ini pun zero alkohol. Mungkin itu. Jadi kita sebagai pihak yang menjaga interest kepenggunaan khususnya umat Islam, kita rasa ekspresi itu adalah ekspresi yang sangat berbahaya, cuba untuk menanam minat. Sedangkan bukan dalam agama Islam saja, mana-mana agama pun arak ini sebenarnya tidak sihat. Kita pun tahu dia tidak sihat. Semua orang tahu. Tak payah kata orang Islam, orang bukan Islam pun tahu bahawa minuman arak ni tidak sihat. Jadi kita tak perlu nak argue sama ada bagus tak bagus. Kalaulah dia boleh menggunakan imej orang berkopiah, adakah ini satu cubaan untuk mengatakan arak ini dekat kepada orang Islam, ataupun nak cuba nak menarik minat orang-orang yang sebelum ni tidak suka kepada liquor ni kepada ni. Jadi wujud perintah ni dia bukan isu sensitiviti agama saja, wujud satu perintah perihal dagangan yang sangat clear, dan penguasaan ni tidak ada, kalau ada lah pihak kata ni produk ni tak ada isu agama, bukan saja isu agama, ini isu peraturan yang memang wujud. Dan kita minta merayu kepada pihak KPDN HEP untuk memberikan ketegasan dalam isu yang melibatkan arak ini. Faktor kesihatan dan faktor agama salah satu daripada perkara yang begitu penting, dan saya menyerahkan apa ni semua. Jadi ini surat kita. Boleh ya? Ini mengenai sini.
Boleh nampak? Zoom kan ni? Zoom kan ni? Sini. Begitu. Okey. Itulah kak. Saya tak ada tangan dulu. Ini saya lihat. Macam filem. Okey lah. Dah. Okey. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad Syafi'i wa Musalli wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Pertama saya nak ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada semua yang terlibat, kepada khusus kepada rakan-rakan media dan juga kepada IPD Putrajaya kerana turut bersama dengan kita. Ini hari ini telah selesai kita untuk penyerahan memorandum bantahan perihal dagangan bagi arak jenama timah di pasaran tempatan yang kita sedia maklum sedang tular di seluruh Malaysia, yang di mana penggunaan jenama ini melibatkan nama khusus kepada orang Melayu yang semestinya beragama Islam. Saya melihat benda ini adalah benda yang dan pasukan-pasukan kita di Persatuan Pengguna Sungai Malaysia dan seluruh mereka yang bersama dengan kami, yang di mana benda ini adalah satu kita tidak mahu berandai tetapi apa yang kita boleh sebut seperti untuk mencetuskan satu kontroversi ataupun provokasi kepada masyarakat supaya melihat benda ini. Inilah nilai masyarakat di Malaysia. Mereka ini kalau disentuh tentang agamanya tidak ambil peduli, tak ada sensitif. Jadi sebab itu kita di sini datang ni pun bukan nak buat kacau. Kita datang ni nak cuba mengikut saluran undang-undang yang betul. Kita datang kepada KPDNKK dan juga kita berhubung dengan KPDNKK melalui KPDHEP, yang di mana untuk bertanya kan soalan dan juga untuk membuat satu bantahan secara sekeras-kerasnya kepada penggunaan jenama yang mengelirukan masyarakat di negara kita, khususnya nama timah ni lah. Sebab kita tengok hari ini, semalam saya dapat berita lagi penjenamaan nama Omar pun ada. Kalau macam tu ambil semula nama orang Melayu, tak ada masalah. Lepas tu kita pun sebagai masyarakat tak ada masalah pun. Orang nak guna nama orang Melayu kepada label botol arak ni dah menjadi benda tak ada sensitivity. Saya tidak nafikan sebahagian kecil masyarakat kita yang minum arak, tapi itu urusan mereka. Tapi tidaklah sampai kita nak sebut hari ini bahawa perlulah kita disebabkan ada sebahagian 1, 2, 3 orang Melayu yang minum arak, kita pun kena letak jenama arak ni pun kena letak nama dia orang Melayu. Sebab itu ini adalah satu benda yang kurang ajar. Bagi saya kurang ajar. Dan kita mendapat maklumat 3 pemilik syarikat shareholder dalam company ini adalah salah seorangnya adalah orang lama. Orang lama ni kira orang sebelum mencapai kemerdekaan, berumur 84 tahun. 84 tahun ni kalau dia mahu, saya pun tak lahir lagi, Datuk Isham pun tak lahir lagi, Abang Ali pun tak lahir lagi. Maksudnya dia mengetahui sejarah yang berlaku di Malaysia ni, bagaimana di tanah Melayu ini mencapai kemerdekaan. Jadi adakah ini satu provokasi? Adakah ini satu benda agenda yang tersembunyi? Itu kita tak tahulah. Kita minta pihak yang terbabit untuk siasat. Sekiranya pihak polis boleh siasat, walaupun ini bukan di bawah bidang kuasa polis, kita tahu, tapi kena siasat. Kita minta kepada semua special branch ke, tolonglah siasat. Sebab apa, macam mana benda ini kita lihat seperti tak ada fikirkan tentang tahu tak, bila kita menggunakan satu label, penggunaan nama orang Melayu ni, timah ni, apa boleh terjadi? Sila air bulan, orang yang tengah minum arak ni, penggunaan nama whisky timah ni, orang Melayu nampak apa dia buat? Boleh berlaku pembunuhan, pergaduhan. Sebab apa? Sebab seperti satu penghinaan. Sebab kalau kita tengok, saya tak pernah tengok, Allahuakbar, saya ni tak tahulah sangat pasal benda, walaupun, tapi boleh gunalah nama apa pun, Johnny ke kan, guna nama lampu ke lamps ke apa, tak payahlah nak guna nama manusia, tak payahlah nak menggunakan, melainkan kita lihat, kalau kita lihat dalam botol arak timah ni, yang penggunaan nama timah ni, dekat labeling dia tu ada perwatakan seorang yang seperti orang agamawan lah, yang kita tahu dia adalah Captain Speedy.
Kapten Speedy ni kita diberi maklum, menurut kajian kita, dia adalah orang yang mengenalkan whisky di tanah Melayu pada awal tahun 18, saya tak pasti, dalam tahun sekitar 18 lah. Kalau itulah sosok manusia tersebut, tulislah nama dia Kapten Speedy kan. Kenapa nak tulis nama timah? Jadi ini apa benda? Apa sebabnya? Sebab itu kita datang ke sini hari ini, kita ikut saluran undang-undang. Tapi kalau melampaui batas, kemungkinan kita akan pergi untuk ziarah kilang tersebut. Kita mendapat maklumat kilang tersebut berada di Puchong. Kita tahu tempat kilang itu dia proses proses arak untuk jenama timah ni di Puchong. Kita ni masih lagi memikirkan undang-undang, masih lagi memikirkan perasaan, masih lagi nak ikut saluran yang betul. Sebab tu kita tak pergi ke kilang tersebut. Kalaulah kita di sepanjang Malaysia mengisytiharkan untuk pergi ziarah ke kilang tersebut, saya pun tak tahu apa akan jadi dekat kilang tersebut. Jadi saya harap mereka-mereka ni yang 3 pemilik syarikat dalam company tersebut, saya tak mahu sebut nama, yang mengeluarkan penjenamaan timah ini, hentikan segera. Anda jangan melampaui batas, kerana ini adalah satu benda yang kita kira satu penghinaan. Kita pada 2 hari yang lepas adalah Rabiul Awal, iaitu hari kelahiran, untuk mengenangkan hari kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu dengan mudahnya ada pula keluarkan nama timah ni. Timah ni mengenangkan kepada siapa? Fatimah Az-Zahra radhiyallahu Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha ni, anak kesayangan Nabi. Kalau kita tak ada sensitif pasal benda ini, ada kalau kita lihat sekarang ni tular di masyarakat sebahagian besarnya kata apa masalah? Ini nama timah. Apa benda masalahnya? Timah ni nama logam. Okey. Habis ni semalam ada keluar lagi nama Omar. Mungkin nak kena guna nama atuk dia kot. Guna nama atuk dia ke, guna nama makcik dia, baru dia terasa. Sebab tu saya harap jangan jadikan benda ini ada bahan politik. Saya harap semua orang dalam NGO di Malaysia dan juga parti politik kat Malaysia bersatulah. Ini soal agama kita. Ini soal agama. Kalau agama kita diinjak-injak dengan keadaan begini, saya tak tahu kat mana lagi letaknya maruah kita ni, sehingga kan orang boleh menghina kita, letakkan label agak nama timah ni. Saya tak tahulah. Anda sedar tak sedar, 2 hari yang lepas adalah Maulid, hari kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita seluruh Malaysia alhamdulillah dengan izin Allah dah boleh buat maulid di masjid-masjid, di surau-surau. Tapi pada hari yang sama juga kita mendapat berita yang tular bahawa penggunaan jenama timah ini pada botol tersebut tular juga di sekitar di seluruh Malaysia ni. Jadi saya rasa ini untuk permulaan, nanti Datuk Isham sambung. Kalau benda ini tidak dihentikan dengan segera dan kita merayu ni kepada pihak KPDHEP dengan pengurusan yang tertinggi, jangan pandang ni benda yang remeh. Kalau anda melihat benda ini benda yang remeh, maka mereka ini akan terus membuat provokasi. Dan hari ini masyarakat yang merasa terkesan tentang keadaan yang sedang berlaku ni, masyarakat yang rasa terhina, saya ingin mereka rujuk kepada MyIpoh bagaimana labeling ataupun branding trademark tersebut dapat diluluskan. Tolong cek KPDHEP, tolong cek dengan MyIpoh. Jadi itulah kita datang hari ini, dan kita harap adalah susulan berita tentang keputusan yang di mana pertama kita nak dia mohon maaf secara terbuka. Yang kedua, dia hentikan pengeluaran penjenamaan timah ini dengan segera. Kau nak buat arak, kau punya pasal. Kita tak pernah larang. Kau nak buat arak 100 jenama ke 200 jenama, kau punya, kau buatlah. Tapi jangan gunakan nama yang melibatkan orang Islam. Itu saja. Kita bukan nak bermusuh dengan kamu. Buat apa kami nak bermusuh dengan kamu? Kemungkinan besar kita boleh jadi jiran. Kemungkinan besar nanti kita boleh berjumpa. Tapi ini soal bila kamu mula membuat satu provokasi. Saya difahamkan 3 orang daripada shareholder itu, daripada satu orang shareholder tersebut adalah pemilik saham tertinggi kan dia. Umur 84 tahun, takkan tak ada otak. Kan, takkan tak ada otak, duduk kat Malaysia sebelum saya lahir lagi. 2 kali saya lahir pun tak sampai umur dia lagi. Dia lebih tahu sensitif yang berlaku di tanah Melayu ni. Apa sebab nak buat macam ni? Jadi sebab itu tolong saya minta merayu kepada KPDHEP, tolong buat tindakan dengan segera. Dan pemilik syarikat sila buat mohon maaf secara terbuka, dan tolong hentikan untuk pengeluaran tersebut. Batalkan semua apa sahaja
Apa pun marketing yang kamu buat, kerugian kamu lakukan, itu terpulang kepada kamu sebab kamu yang buat pilihan macam tu. Jadi itu saja daripada saya. Datuk Hisham sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada pengguna-pengguna, Cakap dia. kepada pengguna-pengguna, kita mewakili pengguna-pengguna di Malaysia datang sebagai Persatuan Pengguna Semboyan Malaysia untuk menghantar satu memorandum protes, memorandum bantahan kepada YB Datuk Seri Alexander Nantalinggi selaku Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna di Ibu Pejabat Kementerian Perdagangan Dalam Negeri Hal Ehwal Pengguna di Putrajaya. Pada 18 Oktober 2021, tular di akhbar-akhbar tempatan mengenai satu aktiviti mempromosi satu jenama arak menggunakan label timah. Nombor satu, menggunakan label timah. Yang kedua, mempamerkan satu imej lelaki berjanggut seakan-akan berkopiah dipamerkan di atas botol arak yang bernama timah. Secara umumnya masyarakat Malaysia mengetahui bahawa perkataan timah ini lazimnya diguna kepada perempuan Melayu beragama Islam. Lazimnya semua orang tahu, common di Malaysia ni, kalau orang sebut nama timah, dia bukannya berbangsa Cina, dia bukan berbangsa India, dia bukan berbangsa lain. Dia biasanya, ada ke orang nama timah ni berbangsa lain daripada Melayu? Biasanya dia berbangsa Melayu dan biasanya beragama Islam. Kerana nama timah ini biasanya digunakan sebagai nama short, apa dia panggil? Nickname lah. Maksudnya, nama pendek kepada Fatimah. Nama manja lah. Nama manja kepada Fatimah. Tanyalah 10 orang, 9 orang akan cakap benda yang sama. Kerana ini perkara uruf, perkara kebiasaan yang berlaku di Malaysia. Nama timah adalah perempuan Melayu beragama Islam dan nama itu reflect kepada Fatimah. Itu point number 1. Nombor 2, kita daripada Persatuan Pengguna melihat bahawa usaha pengiklanan promosi atas nama timah dan lelaki yang berkopiah ini satu niat jahat oleh sebuah syarikat yang cuba untuk meracuni dan mengganggu gugat sensitiviti pengguna-pengguna Melayu Islam khususnya. Kerana kalau tidak, boleh dilihat di mana-mana hari ini di media sosial, semua kebanyakan masyarakat Malaysia pengguna merasa sangat sensitif, merasa terkilan, merasa sakit hati dengan penggunaan nama timah di botol arak. Kalau nama timah tu digunakan dalam makanan halal ke, dalam mi ke, dalam apa sosis ke, mungkin orang tak adalah rasa terkesan. Point dia adalah digunakan di botol arak whisky yang merupakan rata-rata orang semua tahu, masyarakat Islam, masyarakat bukan Islam, yang mana arak itu tidak dibenarkan dalam agama Islam. Okey. Jadi kita melihat ini merupakan satu perkara yang tidak boleh diterima oleh pengguna Islam. Kita tidak boleh terima dan tindakan undang-undang wajar diambil kepada syarikat tersebut kerana tidak menjaga sensitiviti umat Islam. Malahan pula wujud satu perintah perihal dagangan dalam kurungan Perakuan dan Penandaan Halal 2011, yang mana Perakuan Perihal Halal artikel 4/1, semua makanan dan barang-barang tidak boleh diperihalkan sebagai halal atau diperihalkan dengan cara lain untuk menunjukkan makanan atau barang-barang itu boleh dimakan atau digunakan oleh orang Islam. Apa yang kita nak masukkan, imej lelaki berkopiah, penggunaan nama timah adalah satu deskripsi, satu ekspresi perihal dagangan yang menampakkan satu representasi minuman itu boleh diminum oleh orang Islam. Inilah yang cuba dibuat oleh syarikat berkenaan, menggunakan lelaki berkopiah, seakan-akan berkopiah, menggunakan nama timah seolah-olah untuk menampakkan, memperdayakan, mewujudkan satu representasi bahawa barang dagangan tersebut ataupun produk minuman tersebut boleh dikonsum, boleh diterima, dia boleh pakai, diminum oleh orang
Islam. Ini satu perkara yang tidak boleh diterima, dan wujud satu akta, wujud satu peraturan dan perintah khas yang boleh dikuatkuasakan oleh KPDN HCP di bawah Perintah Perihal Dagangan Takrif Halal dalam 2011. Artikel 4-1 juga mengatakan bahawa mana-mana orang yang membekalkan atau menawarkan untuk membekalkan apa-apa makanan dengan membuat apa-apa representasi atau perbuatan yang boleh memperdayakan atau mengelirukan mana-mana orang bahawa makanan itu adalah halal, boleh dimakan oleh orang Islam, adalah melakukan satu kesalahan di bawah peraturan ini, di bawah perintah ini. Jadi kita dengan hari ini menyatakan dengan tegas, label timah itu tidak wajar dan tidak boleh digunakan kepada produk-produk yang tidak halal, khususnya arak. Kerana dia boleh mewujudkan satu kekeliruan dan memperdaya orang-orang Islam untuk menganggap bahawa minuman tersebut adalah boleh diminum oleh orang Islam. Nombor 2. Yang kedua, kita juga menyatakan bahawa label lelaki yang seolah-olah berkopiah itu merupakan satu label yang agak sensitif. Kalaulah dia Captain Speedy, letaklah nama Captain Speedy, letaklah image seorang yang bukan Islam. Kenapa perlu diletakkan lelaki yang berkopiah? Adakah itu satu perkara ingin mencabar ataupun menaikkan kemarahan orang Islam? Saya tak faham lah. Banyak-banyak nama dalam Malaysia ni, kenapa nama timah dan kenapa kopiah ni juga yang dia minat? Macam dulu lah. Banyak-banyak bulan Ramadan juga yang dia nak. Saya pun heran. Cuba kita merayu kepada syarikat-syarikat supaya memahami sensitiviti yang berada di negara Malaysia ni. Orang Islam tidak gemar untuk melakukan satu perkara-perkara yang boleh menyebabkan berlakunya gangguan ataupun kekerasan. Tetapi kita merayu kepada semua syarikat supaya bertimbang rasa. Tolonglah jaga sensitiviti, tolonglah jangan menyebabkan berlakunya kemarahan di kalangan umat pengguna Islam dalam perkara-perkara yang memang commonly semua orang tahu bahawa botol arak itu tidak dibenarkan dalam Islam. Oleh yang demikian, pada pagi ini kita datang hadir sebagai satu persatuan yang mewakili pengguna-pengguna, hadir untuk membuat satu bantahan kepada Kementerian KPDN HEP, kepada YB Menteri, memohon jasa baik dan rayuan kepada YB Menteri untuk menggunakan agensi penguatkuasaan di bawah KPDN HEP bagi melakukan siasatan dan bagi menjalankan penguatkuasaan terhadap pelanggaran yang wujud di dalam Perintah Perihal Dagangan yang di bawah kawal selia pihak KPDN HEP. Dan kita juga meminta kepada pihak KPDN HEP untuk melakukan koordinasi dengan pihak MyIPO kerana telah meluluskan pendaftaran tanda dagang label, trademark, registered label perkataan timah itu, supaya perkataan itu disemak semula kelulusannya, kerana ia boleh menimbulkan perasaan tidak puas hati dan ancaman terhadap orang Islam. Yang kedua. Yang ketiga, kita juga meminta kepada pihak KPDN HEP untuk merujuk kembali kelulusan yang diberikan oleh Jabatan Kastam Malaysia, kelulusan lesen AP ataupun permit ataupun kelulusan excise terhadap arak whisky yang berjenama timah ini, yang sudah pastinya telah diluluskan oleh pihak Jabatan Kastam. Jadi kita meminta kepada KPDN HEP selaku stakeholder ataupun kementerian yang menjaga kepentingan kepenggunaan, dan kita merupakan satu persatuan pengguna mewakili sebahagian besar daripada pengguna-pengguna yang berada di Malaysia, merayu agar tindakan yang bersifat firm, tindakan tegas dilakukan oleh pihak KPDN HEP supaya sensitiviti ini dapat dijaga, dan kita berharap seluruh masyarakat Melayu Islam bertenang dan tidak melakukan apa-apa perkara yang di luar daripada batasan undang-undang. Kita serahkan kepada pihak kementerian melalui agensi penguatkuasaan yang ada untuk mengambil tindakan secara demokratik, secara berprinsip, secara mengikut undang-undang. Jadi kita berharap mesej kita jelas, dan kita menunggu respon daripada pihak kementerian
bagi meleraikan perasaan tidak puas hati pengguna-pengguna Islam di Malaysia. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Soalan? Soalan lagi? Dah. Terima kasih. Terima kasih bang. Terima kasih semua. Dah